Ya, eh, Boleh boleh tu. Dengar semua saya tu. nak Dia dah takut-takut sikit lah line. Bawa jalan je. InsyaAllah. saya cuba. Okay. Kita ada pengajar ni. Internet slow. Okey, okey. Nampak jadi kecil kan laptop ni. Tak tengok eh. Yang penting kod dia tu uh, ya nanti nampak boleh dengar tak? Azwan Boleh. dengar tak Ustaz Azwan? Boleh okey. Okey Okey. malam
tua, nanti anda akan belajar tentang produk-produk perbankan semasa kan, yang terkini, pandangan-pandangan semasa. So semua itu dia akan pergi kepada basic, iaitu apakah asal usul kepada hukum itu, yang kita panggil usul fiqh, iaitu usul yang membentuk kepada pembinaan hukum fiqh itu, hukum fiqh itu. Jadi anda akan belajar keseluruhan lah tentang hukum ini, sama ada berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma', apa dia, qiyas, istishab, istihsan, uruf, maslahat, sadu zara'in, ijtihad, amalan sahabat dan sebagainya, yang akan menjadi asas lah, ataupun sumber lah yang dibincangkan oleh ulama berkaitan dengan hukum-hukum yang diputuskan. Jadi anda akan didedahkan benda ini dan juga didedahkan dengan apakah hubungannya dengan muamalat, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat. Jadi kita punya hasil pembelajarannya, kita mengharapkan tiga poin lah di sini yang saya gariskan, iaitu pertama, selepas belajar kursus ini, pelajar mampu menunjukkan asas-asas usul fiqh dan maqasid syarak dalam istinbat hukum. Maksudnya bila bincang tu pelajar mampu menunjukkan ini Al-Quran, ini Al-Hadis, ini ini pandangan berdasarkan uruf, dan anda faham sumber-sumber yang dibincangkan itu. Jadi tidak ada masalah dalam membincangkan seterusnya. Apabila kita bincangkan produk-produk tentang perbankan, Islamic Finance dan sebagainya, anda dah tahu dah basic tentang rujukan itu. Yang kedua adalah pelajar nanti apabila dia habis belajar ni, dia akan mampu membandingkan penggunaan usul fiqh dalam bidang kewangan. Kenapa di situ kita guna uruf? Kenapa di situ kita guna maslahat? Kan? Apa asasnya? Kenapa urufnya macam ni? Kenapa tidak macam tu? Kenapa ulama memutuskan haram, makruh dan sebagainya? Kita boleh banding dan pelajar akan dapat tahu pesan hukum itu. Yang ketiga ialah mampu mencadangkan produk, mampu mencadangkan produk kewangan Islam yang kontemporari, yang selari dengan hukum syarak. Maksudnya nanti anda boleh memikirkan apabila dibincangkan produk-produk macam sekarang orang bincang tentang sukuk kan, orang bincang tentang e-wallet, adakah e-wallet tu halal, adakah e-wallet tu mengandungi sesuatu yang tidak halal. So anda dapat mencadangkan konsep-konsep pemakaian. Hari ni orang jual produk takaful berdasarkan hibah wakbah contoh kan, yang ada jual hibah tu, yang beli produk hibah tu hibah kepada isteri dan sebagainya. Semua itu adalah berdasarkan kepada kalau kita baca adalah berdasarkan kepada bukan mazhab Syafi'i pun. Tak, bukan mazhab Syafi'i yang benarkannya, tapi diterima dalam masyarakat hari ini. Hampir rata-rata sebahagian daripada jabatan mufti telah memperakukan produk tersebut. Jadi di situ menunjukkan bahawa adakah anda semua apabila telah habis daripada kursus ini mampu untuk membincangkan ataupun mencadangkan produk ini. Okey, bersama kita Dr. Muhammad Amir. Kalau anda boleh nampak, Dr. Muhammad Amir dia adalah salah seorang pensyarah daripada Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Lepas saya bagi outline semua ni, kita ta'aruf lah. Semua kita ta'aruf untuk berkenalan supaya kita tahu siapa yang berada di hadapan kita selama berapa minggu, 14 minggu ni, supaya kita dapat kenal lah antara satu sama lain. Sebab kita memang tidak berjumpa. Jadi kalau boleh dengan kenal muka ni okey dah. No? Nanti untuk sepanjang sesi ni anda tahulah anda nak cari siapa jika ada masalah dan sebagainya lah. No? Okey, ini perancangan topik mingguan yang telah saya outlinekan untuk anda. Kita akan bermula hari ini dengan definisi sejarah dan fungsi usul fiqh. Maksudnya basic lah tentang latar belakang dan sebagainya. Kemudian minggu depan kita akan bincang hukum taklifi dan wada'i. Kalau boleh semua ni kita akan fokus pada muamalat lah. Kemudian kita akan bincangkan keringanan, kita bincangkan dalil Al-Quran. Ni salah tarikh ni. Kita akan bincangkan hadis berhubung muamalat. Kita akan bincangkan ijma'.
kias. Saya habis sampai kias lah, kemudian cuti seminggu, kemudian anda akan disambung oleh Dr. Amir yang bercerita tentang istishab, istihsan, adat, adat dan amalan sahabat, maslahat, siasah syariah, ijtihad, taklid, talfiq, hilah, istihalah dan sebagainya lah. Serta kaedah-kaedah fiqh yang akan diguna pakai dalam pengkajian tentang kewangan ni, kewangan Islam ini. Kemudian ada perbezaannya dan kemudian inilah komponen kita untuk kursus ini, iaitu anda akan diberi satu ujian yang bernilai 10%. Kemudian tugasan 20%, kemudian nanti ada pembentangan lah kalau boleh. Sebab kita sebenarnya kuliah kita 3 jam. Sebenarnya daripada 3 jam tu, 1 jam tu adalah bersifat tutorial. Maksudnya perbincangan lah. Maksudnya 2 jam di situ adalah kuliah dan 1 jam di situ adalah tutorial. Maksudnya di situ mungkin kita akan buatlah kuliah pengisian dalam masa 2 jam. Kemudian last tu kita diskusi lah. Maksudnya pelajar kalau boleh prepare jugalah ataupun dia semasa kita bincang tu, kita pesara membentangkan tu. Kalau dia ada soalan, dia akan simpanlah untuk sesi yang ketiga kita selepas jam yang ketiga tu, supaya masing-masing dapat bertanya dan sebagainya lah. Jadi benda tu akan masak lah. Jadi perbincangan kita tu dalam satu kuliah tu habis kat situ. Maksudnya apa yang pesara tu nak sampai dan apa yang pelajar tu nak dengar dia faham. Jadi kita boleh complete lah tugas kita dalam 3 jam ini dengan baik lah. Dan oleh kerana kuliah kita ni di akhir hari, dia melalui waktu maghrib. Jadi saya ingat kita kena gap lah, kita kena rehat lah. Saya ingat dalam setengah jam ataupun 20 minit untuk solat dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang ni maghrib dalam 7 awal kan, 7 tak sampai 7 suku. So mungkin dalam pukul 7 hingga 7.30 kita akan off. Dan 7.30 kita start balik. Boleh kot no? Okey. Okey, ini adalah grade untuk anda. Saya ingat tak ada masalah lah grade ni. Semua dah ada degree, so semua okey lah kot no? Boleh score. Dan ini adalah rubrik untuk peperiksaan ujian, tugasan dan pembentangan. Rubrik ni sebagai panduan je lah. Nanti detail akan dimasukkan dalam e-learning lah. Sebab tu saya ingat anda semua kena pastikan anda bolehlah masuk dalam e-learning tu, sebab pagi tadi saya tengok dalam sistem masih baru ada seorang yang berdaftar. Jadi mungkin ada antara anda yang baru kot dah, baru bayar yuran dan sebagainya, mungkin USM tidak sempat lagi untuk update dia punya sistem. So itu adalah outline khusus plan pengajaran lah kami panggil plan pengajaran yang akan menjadi hala tuju lah, ataupun kita punya diary untuk menentukan topik-topik pengajaran yang diajar pada setiap hari. Okay, so sebelum saya start, kalau boleh kita bertaaruf lah, no? Kita bertaaruf kejap. Saya stop sharing start. Okay, kita ada 3 orang kat sini. Kalau boleh buka kamera kot, nah, boleh kita kenal, nah. Okay, saya mula dululah, nah. Saya Jasni bin Sulong. Okay, saya Jasni bin Sulong. Saya diamanahkan untuk mengajar kursus ini sebagai ketua lah dibantu oleh Dr. Amir. Saya bertugas di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Oleh kerana kursus ini kita combine di antara 2 pusat pengajian, iaitu Pusat Pengajian Pengurusan dan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Dari sudut fiqh, dari sudut ilmu-ilmu syariah, anda akan berjumpa dengan kami lah daripada Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Saya Dr. Amir dan Profesor Madya Dr. Atiqullah. Nanti ada untuk satu kuliah lagi. Manakala kursus-kursus lain adalah diajar oleh pensyarah daripada Pusat Pengajian Pengurusan. Apa lagi tentang saya? Saya bertugas kira-kira 14 tahun di
di USM. Saya balik PhD dulu 2006, 2006 sekarang sampai sekarang lah masih di USM. Apa lagi? Saya dulu belajar semua di Malaysia. Degree, master dan PhD semua di UM, semua di UM, Akademi Pengajian Islam. Itu saja kot. Cuma pergilah jalan-jalan masa buat PhD tu bolehlah jalan setahun USM bayar. Masa USM kaya, sekarang miskin. Untuk dapat observation dia panggil di University of London setahun. Masa saya buat PhD pergi sana untuk tengok bagaimana research di sana. Okay, itulah saja kot. Kalau nak jumpa saya ada di blok C20, Dr. Amir pun blok C20, Dr. Atik pun blok C20. Kami satu blok sekarang ni. Cuma saya tingkat bawah di pejabat utama dan Dr. Amir, Dr. Atik tingkat 1. Kalau anda bolehlah nanti bila dapat masuk kampus. Okey, saya rasa itu saja kot. Tak ada kan? Kalau tak ada, kita minta Dr. Amir pula untuk kenal diri. Silakan Dr. Amir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Jasni atas pengenalan mengenai subjek usul fiqh dalam muamalat. Jadi nama saya Muhammad Amir bin Wan Harun. Jadi saya tenaga pengajar bagi subjek ini dan satu lagi subjek mengenai Islamic Wealth Management. Saya mengajar dua subjek lah di dalam Master in Global Islamic Finance, subjek yang usul fiqh ini, dan juga Islamic Wealth Management. Dua subjek saya akan ajar. Sebenarnya kedua-duanya pun bersama-sama dengan Dr. Jasni juga. Kedua-duanya saya dan Dr. Jasni juga akan mengajar subjek ini. Jadi saya di USM ni tahun yang ke-5 lah saya di USM kan. Dan saya buat degree di Mokhtar, Jordan, dan kemudian sambung PhD dengan fast track program di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang syariah di Skudai UTM Johor, dan lepas tu terus dapat khidmat di USM daripada habis PhD sampailah sekarang lah dalam bidang ni. So saya ingat setakat tu dulu pengenalan untuk daripada saya. InsyaAllah nanti dalam kuliah-kuliah yang lain kita akan berinteraksi dengan lebih lanjut lah mengenai apa yang akan kita bincangkan sepanjang 14 minggu kemudian insyaAllah. Wallahualam. Akan balik kepada Dr. Jasni. Okay, terima kasih Dr. Amir. Okey, seterusnya kita jemput Ustaz Azwan dululah. Ustaz boleh panggil Ustaz Azwan ke? Nanti beritahu juga nak panggil apa. Okey, terima kasih. Okey, jemput Ustaz. Tak dengar lah. Sound tak dengar. Azwan mute. Okey dah, unmute. Cuba cakap. Tak dengar juga. Mikrofon dekat sikit. Wah, saya pun tak dengar juga. Mungkin ada masalah mikrofon kot. Tak dengar. Kalau tak dengar Encik Azwan taib kat tepi lah. Boleh.
Azwan tarik kat tepi sebab kita nak tahu Cik Azwan ni degree dari mana. Kalau boleh tarik degree dari mana. Degree jenis degree itulah. Okey, Azwan Effendi Ahmad Zahidi. Okey, degree dari mana degree? Nama degree tu kami nak tahu, takut nak pastikan latar belakang tu supaya bila kami ngajar ni kan terlalu dalam, terlalu cetek, takut macam tu lah. Pengajar Islam, okey, dakwah kepimpinan ni mana UKM kah? Ya, okey. Sekarang Sekarang berkhidmat di mana? Ya? Khidmat di mana sekarang? Betul, berkhidmat di mana? Okey, so sarjana syariah di UM. Pernah tu sebab apa ayat pernah tak habis kah? Ke ada nak buat 2 degree, 2 master? Oh, tak selesai. Okey. Kat sini insyaAllah selesai. Dr. Amir boleh tolong kita habiskan. Kak Zuan berkhidmat kat mana sekarang? Sebagai guru sekolah ke? Business? Okay, kalau boleh kongsikan apa matlamatnya apa ni nak ambil bidang Summit Finance, kalau lebih Summit Finance, boleh kongsikan apa punya vision ataupun apa Tak keluar Ustaz. sebab apa nak ambil apa ni Master in Global Summit Finance, boleh kongsikan? Sebab line dia tak masuk dalam chat. Kalau boleh kongsikan apa ni sejauh mana pengetahuan di dalam Islamic Finance. Sebab kita nak cuba pertimbangkanlah apa ni punya dari sudut pengajaran tu kan, berdasarkan latar belakang apa ni dalam bidang finance tu. Dr. Jasni terkeluar. Dr. Jasni hilang. Kita tunggu sekejap Dr. Jasni masuk semula. Dr. Jasni telah terkeluar. Mungkin laptop dia mati ke apa ke.
Okey, dia dah masuk. Okey, dia just ni. Serahkan balik pada dia just ni lah. Okey. Dia macam putus tadi kan? Okey, seterusnya saya jemput Puan Ainun Puan Ainun ke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Waalaikumsalam. Ya, dengar. Nama saya Nahjan binti Ahmad Rusli. Saya sebelum ni mengikuti pengajian di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang pengurusan pemasaran dan diploma di bahagian diploma di Okey. Universiti Putra Malaysia di Peladangan dan Pertanian. Okey. Sekarang buat apa di samping belajar? Selepas saya graduate tahun ni, saya baru habis bulan 5 hari tu, saya tak bekerja, masih mencari kerja. Tu saya sambung study lah. Okey. Jadi panah-panah lagi lah ni lah habis belajar. Okey, terima kasih Cik Ainun kot no? Ya. Okey. So, kalau Anak boleh Amin nak tanya. sebab apa daripada bidang pemasaran dari bidang pemasaran kenapa nak berpindah ke bidang kewangan Islam? Boleh kongsikan. Sebelum ni saya pernah bekerja ataupun internship dekat KWSP. Saya nampak ramai ahli daripada kalangan orang Islam ni dia sukar untuk kepada syariah berbanding dengan profesional. So saya rasa nak belajar lagi dan nak tahu kenapa, mungkin disebabkan dividen rendah kot, so diorang tak nak bertukar kepada syariah lah. So saya rasa nak belajar lagi kewangan Islam tu macam mana. So sasaran berkejaya lepas habis masa ni ada sasaran tertentu yang nak dicapai selepas habis ni dalam sudut kerjaya. Mungkin saya akan bekerja sebagai penasihat ke apa, saya tak tahu, tapi saya berminat lah untuk bekerja dekat KWSP ataupun Okey. Okey. Latar belakang dari sudut kewangan Islam, saya belajar mengenai kewangan Islam. tak pernah belajar. Saya budak kewangan Islam, saya budak pemasaran. Jadi usul fiqh tak pernah ambil subjek usul fiqh apa semua. Tak pernah. Okey, Ada latar belakang bahasa Arab tak? Bahasa Arab? Tak ada. Ada. Saya bukan sekolah agama, so saya tak ada basic bahasa Arab semua tak ada. Okey. Sebab nak tahu juga nanti senang kalau kami ajar untuk istilah Arabik tu kami boleh pelan-pelan sikit lah Okey. Kena usaha lebih sikit lah kan. Okey. Lebih sikit lah untuk study. Kadang-kadang istilah-istilah tu mungkin kita tak ulang secara detail kali ni kan. Sebab dia peringkat masa, jadi kena buat lebih sikit lah ulang kali. Kena buat research lagi. Ustaz Azwan ada baiki mikrofon ke tadi? Ke tak? Tak jadi juga, tak dengar juga. Tak apa, next time kita taruh Ustaz Azwan lagi. Okey, kemudian jemput Engku Huda Mursyidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Engku Huda Mursyidah binti Engku Hasan Ash'ari. Panggil Huda je. Dulu buat degree di UIA, bidang kewangan Islam. Okey. Apa lagi? Penang asal Penang ke? Tak, saya asal Terengganu. Tapi sekarang menetap
tetap di Kelantan. So ni daripada Kelantan Ya. Okey. Tapi nanti kalau kelas fizikal boleh datang sini ke? Saya dah sebenarnya hari tu dah jumpa rumah sewa. Tapi sebab tak jadi pergi, so hold dulu. Tinggal dalam kampus juga. Okey. Dah apply untuk tinggal dalam kampus juga. Okey, macam tu. Ainun asal Penang ya? Ainun duduk Penang ke tak? Ya doktor, saya duduk dekat Teluk Air Tawar, Batu. Okey, Penang tak apa, dekat. Ustaz Azwan? Azwan kena type aku. Kau tak dengar. Lunas. Lunas tak jauh jugalah. So seorang je lah jauh Aku Huda jauh. Tak apa, nanti boleh apply masuk kampus selepas 7 Disember. Ada desa-desa yang menyediakan penginapan untuk postgraduate lah. Dia ada allocation dia. So saya rasa tak ada masalah lah. So ada soalan lain, ada yang nak tanya kami ke beberapa soalan sebelum kita start kuliah kita secara umum? Mungkin anda ada apa-apa nak tanya, mungkin boleh dulu kita tanya, kita ice breaking dulu. Saya nak tanya dekat USM pengajaran bahasa ke bahasa Inggeris? Ada okey. So kita ada dua orang lah yang ada latar belakang Dia ada dua medium satu bahasa Malaysia, satu bahasa Inggeris. Untuk usul Kebanyakan pensyarah daripada ilmu komunikasi kami berbahasa Malaysia lah. Tapi sebahagian pensyarah daripada pusat pengajian pengurusan dia lebih berbahasa Inggeris. Kadang dia campur lah. Kita tengok audience. Tapi oleh kerana kali ni intake kita ramai Malaysia, jadi kalau kami cakap bahasa Melayu sajalah. Tapi mungkin ada pensyarah dia akan cakap bahasa Inggeris lah. So Fiqh bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia sahaja. Exam bahasa apa? Mungkin ada istilah bahasa Arab lah. Cuma bahasa Inggeris tu kita tak berapa ni. Untuk exam bahasa Malaysia. Exam bahasa Malaysia. Ya? Macam mana? Exam bahasa Malaysia tetapi nanti kita akan buat klausa lah sebab sebahagian pelajar dia suka jawab bahasa Inggeris. So dia boleh jawab lah dalam bahasa Inggeris walaupun soalan tu dalam bahasa Malaysia tak ada masalah. Cuma nak jawab dalam bahasa Arab tu tak boleh lah Kalau Ustaz Azwan contoh nak jawab dalam bahasa Arab tak boleh lah. So kalau soalan tu bahasa Malaysia anda jawab bahasa Inggeris sebenarnya tak ada masalah. Kita orang boleh baca lah, tak ada masalah. Okey, lagi ada soalan? Buku untuk suggest beli Buku dalam outline kerja kursus nanti saya akan upload dalam e-learning. Kita ada beberapa buku tapi buku usul fiqh ni dia tidak ada yang khusus muamalat, tak ada. Contohnya usul fiqh dalam muamalat tak ada lagi. Cuma dia scattered lah tapi kami ada beberapa suggestion buku. Cuma bagi saya kalau baca buku usul fiqh biasa pun tak ada masalah. Yang penting anda boleh faham bagaimana perspektif usul fiqh itu yang digunakan dalam berhujah dengan muamalat. So biasanya kita tak ada buku yang spesifik lah sebab memang tak ada lagi buku spesifik yang dicari. Cuma yang CP-CP itu adalah pembentangan untuk kerja kursus dibuat pada bila? Kerja kursus biasanya kita buat macam ni. Kerja kursus. Tapi pembentangan tu adalah soalan lain yang kita akan bincang dalam kuliah ni. Jadi kalau ada pembentangan tu biasanya kita ada tajuk-tajuk lain yang kita buat subtopik. Mungkin kita akan buat contohnya kita bincang tentang sukuk dari sudut maslahat contoh. Kita akan bincang lain. Sebab dia punya kalau kami dari segi pengurusan kualiti akademik ni kita lihat dari segi hasil kursus yang berbeza. Maksudnya
Perbentangan tu kita nilai benda lain, kerja khusus tu kita nilai hasil lain. So dia akan tak sama lah. Cuma kita akan maklumkan. Cuma kalau boleh, oleh kerana kita tak ramai, jadi sebahagian besar anda kena bercakap lah. Itu master lah. Master ni sebenarnya dia bukanlah bersifat anda dengar kan. Macam degree anda okey masuk kelas dengar. Degree macam tu lah. Tapi master ni kita nak kata awak ni master dalam bidang ni. So anda kena nampak master itu. Dengan nampak master itu ialah dengan anda bercakap tentangnya. Tapi jangan risau sebab setengah pelajar dia kata saya mana ada ilmu nak cakap-cakap ni. Cakap je. Tak, cakap je. Sebab proses ni lah proses anda belasah. Belasah. Kalau anda dah duduk depan orang jual produk ke, pergi bekerja jual apa ke, jadi penasihat ke, masa tu kalau anda bagi cakap yang salah, anda mungkin kena fire dah, kena terminate, tak sambung kontrak kan. Nak jadi konsultan ke, orang tak pergi dah. Tapi masa ni tak ada masalah. Anda sembang goreng apa, ikut anda belasah lah tak. Kita akan bincang sama-sama lah sebab benda ni ilmu dia bersifat something yang kita perlu hadam dia. So cara hadam dia mungkin cara kita sampaikan tu ialah apa yang ada dalam kepala kita lah. Jadi benda tu dia akan memahirkan dari semasa ke semasa. Tak? So saya rasa perbincangan itu lah yang membantu kita untuk pasti bahawa sebenarnya kalau bagi pihak kami anda boleh ikut atau tidak lah. Sebab kalau saya takut saya laju ke kan, kita guna istilah-istilah yang mungkin first time anda jumpa ke kan. So benda ni kita nak pastikan supaya anda mendapat satu perspektif muamalat yang global lah dari sudut usul fiqh. Okay. Ada lagi jika nak tanya? Sebab kita hari ni kita mungkin nanti kita off pukul, kita rehat pukul 7 boleh? Nanti kita sambung 7.30. Saya sekilas nak pergi makan pula, pergi solat pergi solat. Okay, sebab ada yang mengenai bidang kewangan Islam kita slow and steady. Ya betul, kita akan slow and steady je, kita tak laju-laju lah. Kita tak laju-laju. Tapi subjek ni dia bukan ke arah kewangan Islam tu, kita macam kita sentuh sikit-sikit je. Kita more to usul fiqh. Kita more to usul fiqh. Cuma cara kita memilih kita berhukum dengan usul fiqh itu yang saya rasa kita lebih fokus kat situ. Sebab kita tak fokus pada apa produk itu, sebab produk tu dia dalam subjek lain lah. Jadi nanti perbincangan kita lebih kepada dalil, lebih kepada cara berhujah dengan dalil. Saya ingat kita akan bincang macam itulah supaya tidak overlap lah nanti dengan kursus-kursus yang lain. Yang penting saya rasa kat sini yang pernah belajar usul fiqh, Ustaz Azwan kalau dakwah saya ingat tak belajar kan? Ke ada usul fiqh? Sebab biasanya dalam pelajar syariah lah, tapi saya tak tahu UKM dia ada tak? Ada yang basic. Okey, kalau Ustaz ada basic maksudnya Ustaz dah tahu dah istilah-istilah tu. Engku Huda ada belajar tak? KUIA, usul fiqh. Sebab kewangan Islam kan, dia bawa school business ke dia memang bawa apa? UM ada kelas khas. Ya, sebab Ustaz hari tu ambil syariah kan, master syariah. Okey, so saya kata langsung Ustaz akan bincang jugalah. Engku Huda belajar tak usul fiqh masa di peringkat UIA? Sebab usul fiqh ni dia adalah subjek teras Kalau siapa yang ambil pengajian syariah ataupun pengajian Islam yang ada berkaitan dengan hukum Islam, dia mesti belajar usul fiqh lah. Sebab tu kursus ini adalah kursus core kepada master muamalat ini. Sebab kita nak pastikan pelajar yang belajar tentang kewangan Islam, dia mampu berhukum. Dia mampu merujuk pada sumber yang mengatakan dalil itu. Contohnya kalau kita kata haram begini, halal begitu dan sebagainya, dia mampu berhujah dengan sumber itu.
Sebab kita bukan sekadar fake kan. Kalau fiqh ni dia just okay, hukum dia halal, hukumnya haram sebab ini. Tapi kita bincang more tu kepada dalil lagi lah. No? Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ingat saya nak pergi kepada kuliah lah. No? Okay. Kuliah saya akan share je. Mana butang share ni. Okay. Okay, saya harap anda nampak di skrin. Okay, saya harap anda nampak di skrin yang tentang kursus ini, Pundangan Islam Global ataupun Hukum Islam Global ISG 501 yang diajar oleh saya dan Dr. Muhammad Amir. Okay, itu nombor bilik nombor bilik kami, di situ juga nombor email dan nombor call kalau anda nak hubungi. Jadi jika ada masalah apa semua, anda boleh email kepada kami lah. Tapi lebih senang ataupun lebih cepat sebenarnya kalau saya lah berbanding email dengan WhatsApp, saya lebih cepat WhatsApp kalau saya respon. Maksudnya kalau anda ada masalah, ada isu, kalau WhatsApp dalam grup tu lebih baik supaya kita boleh jawab bagi pihak semua. Sebab email kadang-kadang tak terjawab, banyak sangat email, kadang-kadang terlepas pandang. Jadi tak jumpa pada tu. Okay, ini yang kita akan bincang dalam usul fiqh ialah kita akan bincang adillah al-ra'isiyah. Dalil-dalil utama dan juga dalil-dalil sekunder, dalil-dalil sanawi yang kita akan bincang. Okay, dalil utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Okay, yang tu tak ada nak ni lah. Dan dalil-dalil selepas itu iaitu ijma', qiyas, masalah musalah, istihsan, istishab, uruf, sad zari'ah, amal ahli Madinah, fatwa sahabat dan lain-lain. Pada Ainun, Ainun, saya ingat Ainun dah faham perkataan Al-Quran, tahu Al-Quran, kita berhujah dengan Al-Quran, As-Sunnah, kita berhujah dengan As-Sunnah. Ijma' tahu, Ijma' ni persepakatan ulama, persepakatan ulama maksudnya apa yang ulama sepakat dalam satu hukum, dalam sesuatu perkara itu dia menjadi hujah, dia menjadi dalil. Kemudian qiyas, saya rasa qiyas pun biasa dengar, analogi, perbandingan. Kadang ulama apabila dia mencari satu hukum, kita tak ada dalil direct daripada Al-Quran, kita tak ada dalil direct daripada Sunnah. Jadi dan tak ada juga ulama, mungkin perkara ini adalah perkara yang baru berlaku pada akhir ini. Maka di situ elemen qiyas akan ada juga digunakan apabila ia hampir selari dengan maksud yang terdapat dalam kesan kepada hukum yang satu lagi ataupun dari segi sifat dia hampir sama dengan sifat yang ada nas, maka digunakan qiyas sebagai elemen untuk meletakkan hukum. Terusnya sumber kita adalah masalah musalah. Saya cuba definisi secara ringkas lah. Masalah musalah adalah bermaksud kepentingan umum ataupun satu kepentingan ataupun satu kebaikan yang tak ada dalil. Dia nampak baik tetapi tak ada dalil. Masalah ni maslahat lah ataupun masalah ni jamak dia lah, istilah plural dia yang menunjukkan banyak. Yang satunya maslahat. Anda biasa dengar maslahat, saya rasa. Maslahat ialah kebaikan ataupun kepentingan umum. Apabila dan musalah bermaksud musalah yang tidak ada kait, yang tidak ada yang lepas bebas. Satu kepentingan, satu maslahat yang musalah, yang bebas, yang tak ada dalil, yang tidak ada ikatan dengan apa-apa. Jadi kita tak boleh nak tahu adakah kebaikan ini ikut Al-Quran? Tidak, sebab dia tak ada nas. Jadi berdasarkan usul fiqh, ada juga yang kita berhujah pada hari ini ialah dengan disebut masalah musalah, iaitu satu kepentingan, satu kebaikan, tapi kebaikan itu tak ada dalam nas, tapi boleh tak buat. Contoh kan, macam suku ke apa contohnya, dia kata tak ada dalam nas. Kemudian istihsan. Istihsan ni menganggap sesuatu itu baik. Menganggap itu sesuatu baik. Berdasarkan sama ada ianya
dia kalau ikut kaedah dia tak boleh. Tapi mengikut istihsan dia boleh. Nanti anda akan bincang. Kemudian istihsan ni dia menganggap baik. Dia bukan menganggap baik tu semata-mata anggap baik. Nanti anda akan bincang dalam definisinya adalah istihsan ni dia menganggap baik sesuatu yang bersifat dia kaedah umum daripada kaedah juz'i dengan kaedah umum, dan dari segi kias khafi dengan kias juz'i. Nanti anda bincanglah, dia ada dua tu. Istihsan ni dia adalah satu bentuk pengecualian. Tak. Contoh, kalau saya bagi contoh ialah kalau fiqahnya buka puasa lah, makan di siang hari. Kan? Buka puasa pula. Dia terlupa. Siang hari dia makan di siang hari. Dia terlupa. Kalau ikut kaedah dia, siapa yang makan siang hari adalah batal puasa. Kan? Tapi kalau ikut istihsan, kalau dia lupa tak apa. Dia makan habis satu pinggan, tapi sebab dia lupa, dia dimaafkan. Jadi secara istihsan kita hukum tak batal puasa. Tapi kalau kita pegang berdasarkan hukum kaedah dia, siapa yang makan daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari, waktu tu dia makan, dia pukul harum, katakan tak boleh. Tak, tapi istihsan dia benarkan. Itu contohlah istihsan. Istishab pula adalah menganggap sesuatu itu mengekalkan hukum asal. Istishab ni. Maksudnya selagi hukum asal mengatakan dia tu harus, maka dia akan harus sampai bila-bila sehingga ada dalil. Kalau hukum asal kata haram, sampai bila-bila kita pegang haram sehingga ada dalil yang benarkan dia sebagai halal. Itu mudahnya lah istishab ni. Istishab ni daripada perkataan sahabat. Kita mensahabatkan sesuatu keadaan itu. Maksudnya kita mengekalkan keadaan itu. Macam kita lah, sembahyang asar tadi tak kentut lagi kan. So kita nak solat maghrib nanti, tak perlu ambil wudu pun. Kalau kata kenapa tak ambil wudu? Sebab saya dari tadi tak batal wudu. Macam tu jugalah dalam, nanti kita bincang dalam urus niaga ke, dalam kontrak ke. Kalau orang kata kontrak itu batal, ada apa-apa tak sepanjang kontrak itu berlangsung? Katakan kontrak itu telah berlangsung 20 tahun. Jika tidak ada perkara-perkara yang membatalkan kontrak semasa tempoh 20 tahun, maka secara istishabnya, secara hukum asalnya, kontrak itu masih berlangsung. Itu kaedah dia. Kemudian uruf kita bincang dari sudut adat, kebiasaan. Uruf ni bermaksud sesuatu yang diketahui. Begitu. Ataupun disebut juga adat, sesuatu yang berulang-ulang begitu. Jadi uruf ni dia sesuatu yang bersifat perlu dikenali. Tak? Perlu dikenali. Tadi Ustaz Azwan ada tanya saya terpergi pula. Dalam tu sama ada beza tak antara uruf dengan amal ahli Madinah kan? Amal ahli Madinah ni dia special untuk ahli Madinah. Sebab apa? Sebab penduduk Madinah dia adalah penduduk yang hidup sezaman dengan Nabi. Apabila Rasulullah wafat, amalan-amalan mereka ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka menjadi satu petunjuk sebagai satu simbol yang ini mungkin sesuatu daripada Nabi. Sebab tu bagi mazhab Maliki, mereka menganggap amal ahli Madinah ni sebagai satu sumber juga. Tetapi tidak diiktiraf oleh mazhab lain lah kecuali Maliki. Cuma nak ceritanya amal ahli Madinah ni dia fokus kepada perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan penduduk Madinah, kerana mengambil kira penduduk Madinah ni pernah duduk ataupun sezaman ataupun satu kawasan yang berada dekat dengan Nabi. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan itu adalah hasil daripada kebiasaan-kebiasaan yang mereka tiru Nabi tetapi tidak ada nas secara jelas. Tapi uruf ni kita pukul harum semua tempat. Semua tempat kalau uruf dia begitu, dia kena pakai begitu. Contohnya kalau kita kata uruf penduduk Islam di Myanmar kan. Myanmar kalau nak tengok mereka pakai kain. Laki dia pakai kain. Laki dia pakai kain sarung. Kalau kita hukumnya tasyabuh dengan wanita, adakah hukum lelaki di Myanmar tu kita boleh hukum haram kerana tasyabuh dengan wanita? Jadi tentulah tidak. Sebab mereka ada uruf dia. So uruf ni juga nanti kita akan tengok dalam perbincangan kewangan. Contoh hari ni kita bincang uruf hujung minggu. Hujung minggu adakah uruf dia kalau jual beli tu bersifat semasa ataupun dalam satu masa tu mesti selesai.
hujung minggu tidak dikira dalam kaedah ekonomi kan. Kita anggap hujung minggu tu dianggap seperti kalau dia hari Jumaat tak selesai, dia sambung hari Senin, masih dikata umrah tu berlangsung lagi. Sebab dia seolah-olah cuti tu tidak dianggap sebagai tertangguh. Itu yang mungkin akan kita bincang juga. Kemudian sada zara'ih ataupun sada zari'ah ini bermaksud menutup jalan kejahatan ataupun menutup jalan. Sad ni tutup, zari'ah ni keburukan ataupun kejahatan. Maksudnya apa-apa saja perkara yang boleh membawa kepada keburukan, perlu ditutup. Jadi apa-apa saja yang apa nak kata, yang boleh membawa kepada haramnya, maka kita kena sada zari'ah. Contohlah, apa perkara yang boleh membawa kepada riba, contoh, kita akan tolak. Manakala fatwa sahabat, tadi cerita dah ahli Madinah kan. Fatwa sahabat bermaksud apa saja fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat tapi tidak dikaitkan dengan Nabi. Ataupun kalau anda belajar hadis, anda ingat hadis mauquf. Hadis mauquf ialah hadis ataupun satu riwayat yang terhenti akhir sekali pada sahabat. So kita anggap itu adalah fatwa sahabat. Jadi fatwa sahabat ni dia tidak menjadi sumber hukum dari sudut umumnya kerana dia bukanlah daripada Nabi SAW. Kerana dia terhenti. Sahabat adalah manusia biasa. Tapi adakah dari segi sumber hukum fiqh, kita boleh kata apa saja yang difatwakan oleh sahabat itu mengikat kita umat Islam akhir ini. Sebab bila kita bicara ekonomi ni dia something yang berkembang tak. Kadang-kadang dia baru berlaku zaman sahabat. Kaedah-kaedah transaksi itu atau urus niaga itu. Tapi adakah boleh kita katakan kita akan gunakan dia sebagai satu untuk berhukum pada zaman itu. Jadi ini tidaklah. Tapi kita akan bincang juga nanti sama ada perkara itu termasuk juga. Kemudian kita akan bincang last itu adalah kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Sebab kaedah fiqh walaupun dia bukan sumber hukum, sebab itu tak ada dalam sini, kita akan masukkan juga, kita akan bincangkan juga kerana kaedah fiqh juga adalah merupakan satu medium ataupun satu tool yang akhirnya membawa kepada sumber hukum. Sebab kaedah-kaedah fiqh juga adalah dibina berdasarkan dalil. Kita tak bincang dalil tapi kita bincang kaedah yang akan menjadi berbola kepada dalil-dalil ini. Sebab bila kita bincang muamalat ni dia sesuatu yang bersifat bersifat semasa dan bersifat moden. Kadang bersifat dia tak ada zaman hari tu kan, macam hari ni macam-macam ada. Produk pun hari ni dia beranak-anak dan dia bercantum-cantum kan. Antara satu kaedah, satu produk dengan produk yang lain dia cantum-cantum. Semua itu kadang-kadang disandarkan pada kaedah fiqh. Kaedah fiqh. Jadi adakah kaedah itu yang kita bincang itu dia betul digunakan dan dia berasas kepada sumber yang mana. Jadi itu akan membawa kita kepada perbincangan dalil tentang fiqh itu dengan lebih detail. Jadi anda akan dapat nampak nanti bagaimana dalil-dalil ini digunakan dalam menerangkan tentang fiqh ataupun kewangan Islam. Nantilah bila kita dah habis anda boleh menggunakan itu. Okey, jadi kuliah kita yang pertama ni kita akan bincang tentang definisi, sejarah dan fungsi usul fiqh dalam pandangan Islam. Maksudnya bagaimana usul fiqh itu membentuk pandangan Islam. Maksudnya pandangan Islam yang lahir hukum Islam itu. Kalau kita kata Al-Quran kita kata jual beli itu halal. Riba itu haram. Tak. Kita kata monopoli itu haram. Kita kata jual bundle, jual secara manipulasi. Sekarang ni banyak orang buat manipulasi melalui media masa. Dia buat apa tu? Dia buat yang jual barang kemudian dia buat Dia buat macam saksi kan. Oh, produk ni bagus, produk ni tak bagus. Produk ni bagus. So yang bagus tu adakah dia manipulasi dan sebagainya. Semuanya itu adalah satu hukum yang bersumberkan kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas inilah yang menjadi sumber utama. Yang ni kita panggil sumber utama Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi sumber-sumber utama ini dia akan kita sandarkan ketika kita bincang satu hukum itu sejauh mana dia dijadikan rujukan dan sebagaimana
autentiknya sumber ini dalam diputuskan kepada hukum-hukum halal, harus, makruh dan sebagainya lah yang akan digunakan oleh kita dalam berhujah dalam perundangan Islam ini. Okey, so kita pergi secara langsung kepada sumber perundangan Islam. Sumber perundangan Islam ni dalam artikel kata lain dia adalah usul fiqh. So usul fiqh itu adalah sumber perundangan Islam. Kita akan bincang sumber. Kita bukan bincang fiqh, kita akan bincang sumber fiqh itu. Kita akan bincang sumber fiqh, iaitu ilmu tentang metodologi atau kaedah merujuk dan menentu hukum, iaitu istinbat. Jadi di sini kita akan bincang metod. Bagaimana ulama apabila dia putuskan satu hukum itu sebagai makruh ke, sebagai haram ke, sebagai harus ke, apa metod dia? Bagaimana dia merujuk? Contohnya dia merujuk kepada nas Al-Quran, contoh kan. Adakah nas Al-Quran itu bersifat jelas ataupun ayat dia muhkam, ayat yang kita baca je ayat tu nampak hukum itu, ataupun ayat itu bersifat mujmal, umum, kita baca umum, ya ke ayat ni menunjukkan hukum haram? Tak. Kadang anda baca dalam Facebook, dalam WhatsApp apa semua perbincang hukum, orang kata hukum ni, bila kita belajar usul fiqh, kita kena tengok apa dalil dia. Kan, kita kena tengok dalil dia. Kalau orang kata ASB halal, ada orang kata ASB haram. Tak. Kadang-kadang kita berhujah dengan kenapa ASB halal? Sebab ustaz tu kata halal. So halal lah. Itu salah. Dalam usul fiqh kita tidak. Mungkin fiqh macam tu. Fiqh, apa hukum ASB? Oh, ASB halal. Habislah fiqh. Ya. Kita bincang usul fiqh, kita kena bincang apa dalil dia halal. Oh, bagi golongan yang kata halalnya ASB, dalilnya ayat ni, hadis ni. Dan bagi yang kata haram, ini ayat dia, ini hadisnya. Kita kena tanya lagi. So ayat itu contohnya ayat itu kata halal. Adakah ayat tersebut ASB? Taklah kan? Kan mesti dia tak, sebab ASB ni produk moden tak. Cuma kita tak kena tanya bagaimana ayat itu digunakan untuk merujuk pada ASB. Begitu juga bagi yang kata haram. Bagaimana ayat itu digunakan untuk mengharamkan ASB. Jadi itulah kaedah kita merujuk kepada nas tu. Sebab tu sesiapa yang belajar usul fiqh, dia kena kritikal, dia kena kritis. Dia bukan sahaja baca dalil tu. Kan? Kalau kita kata wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Apa jual beli tu? Jual beli yang macam mana? Ada apa akad ke? Ada barang macam mana kan? Dia terlalu umum. Nas tu terlalu umum. Jual beli yang macam mana? So kita akan jumpa banyak lagi ayat apa tentang jual beli. So kita akan tanya, kita akan investigate lah, Mak Saleh kata kan. Kenapa hukum tu begitu? Itulah usul fiqh. Iaitu bagaimana kita merujuk, bagaimana hukum itu terhasil. Itu dipanggil istinbat. Sebab tu pegawai yang bertugas di Jabatan Mufti antaranya disebut pegawai istinbat. Tak? Sebab mereka bertugas untuk mengeluarkan hukum berdasarkan nas melalui metodologi yang telah digariskan oleh ulama. So di situlah kita akan pastikan sesiapa yang belajar ataupun praktis usul fiqh ini, perundangan Islam ini, dalam menentukan satu hukum, nanti katakan tuan-puan nanti jadi konsultan ataupun jadi pakar rujuk di bank-bank kan. Sebab kita sekarang ni setiap bank dia mesti ada pegawai, penasihat syariah dia kan. Even bank negara pun dia ada penasihat syariah dia. Dia akan keluarkan dasar, dia akan keluarkan polisi-polisi yang berkaitan dengan syariah. Dia akan pergi hantar kepada semua bank-bank. Dan setiap penasihat syariah di bank-bank pula akan meneliti polisi itu dan memastikan bahawa polisi-polisi tentang hukum syariah itu dipatuhi. Dan mereka hadamkan polisi itu berdasarkan mesyuarat-mesyuarat syariah yang dibuat setiap bulan. Contoh. Tak? Dan apabila disiasat oleh Bank Islam tentang bank negara tentang satu-satu produk itu, dia mampu menghujahkan yang produk yang dia nak tawar ni adalah selari dengan hukum syariah. So di situlah akan muncul kaedah-kaedah usul fiqh. Kaedah-kaedah bagaimana dia berhujah, bagaimana metodologi yang dia kata, okey, produk kami ni yang menawarkan 2 kontrak dalam satu jual beli adalah sah. Kami buat macam ni, selepas satu kontrak, mereka telah sign, mereka mula dengan kontrak lain contoh. Tak?
Adakah itu selaras dengan usul fiqh? Yang mengatakan jangan ada jual beli dalam jual beli contoh kan. Yang mengatakan haram. So dia kena buktikanlah benda itu. So benda inilah kita akan pastikan apabila orang-orang syariah ni ataupun orang-orang ekonomi Islam ni apabila dia telah hadam ilmu usul fiqh, kita akan dapat pastikan hukum yang dikeluar tu selari, konsisten. Sebab tu sesiapa yang hadam, sebab tu penting wujudnya syariah ni, bank ke, di tabung haji ke, di takaful ke, kita nak pastikan setiap hukum yang produk dihasilkan itu orang boleh check produk dia. Orang boleh tengok bahawa produk dia konsisten dengan hukum syarak. Sebab dia tidak macam parti politik kan. Parti politik dia boleh kata, oh kami Islam. Yang ni kata kami, dia tak Islam. So dia pakai claim je. Dah. Tapi produk ni dia bukan just by claim. Tapi dia mesti hukum dia tu kita boleh nampak, hukum dia kita boleh faham, hukum dia kita boleh tahu. Hukum ni tak Islamik ni. Cara yang compliant ke tak compliant tidak. Jadi secara tak langsung apabila pelajar-pelajar ataupun sesiapa yang menguasai ilmu usul fiqh, dia akan dapat keluar hukum. Apabila dia keluar hukum tu, hukum dia akan selari saja. Kita cek dekat bank lain pun, kita cek dekat negara mana pun, kita akan dapat konsisten. Sebab dia ikut metodologi yang sama yang dibahaskan. Sebab tu kalau kita mazhab Syafi'i, kalau kita pergi kaji kat mana-mana pun dia hampir sama. Dia akan mendapat keputusan yang hampir sama kerana metodologi yang kita buat berdasarkan usul fiqh itu. Ini akan memastikan keadilan dalam hukum lah. So tidak akan timbul isu sekejap hukum dia berubah tidak. Dia tidak berubah. Dia akan adil. Dia akan dapat meletakkan satu hukum. Kalau hukum tu kita nak kata hukum tu makruh, kita boleh letak pada tempat itu. Dan sumber hukum adalah kukuh. Sebab apa? Nanti kita akan bincang kalau nas tu kita akan pastikan adakah ayat Al-Quran itu bersifat mahkum atau tidak. Ayat Al-Quran itu mujmal ke, adakah dia merujuk pada hadis yang sahih ke, hadis yang dhaif ke, hadis yang hasan ke, ataupun adakah hadis tu diterima, hadis yang bermasalah. So di situ akan menentukan hukum yang diguna tu terhasil daripada sumber yang betul-betul autentik, yang betul-betul diiktiraf dalam perundangan Islam. Jadi pihak-pihak yang akan kena hukum tu dia rasa puas hati lah. Tak? Ni kita kata, macam mana produk aku dia kata haram. Tak? Produk dia je halal. So dia tidak timbul isu itu. Sebab tu bila kita bincang fiqah ni, kita bincang ilmu usul, sumber pandangan Islam ni, apabila hukum tu dia putus, dia bukan bersifat puas hati tak puas hati. Tapi kepuasan itu dia akan muncul apabila orang tu faham. Jadi kita sebagai pengamal Islamik ni, syariah ni kita akan rasa, puas hati. Apabila kita berhujah dengan sesuatu hukum. Dan secara tak langsung juga kita akan memastikan kelangsungan hukum tu dalam sosial kita. Penggunaan yang kita gunakan dalam perbincangan kita ini akan kita jelaslah sebab kita dah nampak bagaimana hukum syarak itu digunakan dalam perbincangan dengan lebih detail supaya kita tidak rasa macam hukum tu kita abaikan begitu saja. Tak. Jadi saya ingat sebab pukul 7 dah saya nak berhenti kat sini. So kita stop kita masuk kembali pukul 7.35 boleh tak? Boleh. Kita solat maghrib sat kemudian kita sambung balik. Kita kena habiskan juga slide ni sebab kalau tidak kita akan overlap nanti banyak. Okey, nanti masuk link yang sama juga Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.